Yang pertama sekali, rang undang-undang ini iaitu berhubung dengan pindaan perkara 15/1 sekarang dimasukkan C. Di situ disebut pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Kawan-kawan kita berucap. Malah saya terkejut sekali kawan belah sana berucap. Mensyaratkan, memberi syarat ketat supaya perkataan pengetahuan tentang bahasa Melayu itu bukan dalam bentuk pengetahuan tetapi dalam bentuk fasih berbahasa Melayu, bukan pengetahuan yang mencukupi. Sekarang ini saya dimaklumkan jawatankuasa temuduga bila ini belum pindaan, sekarang ini si putih sekarang ini dia pergi temuduga. Dia kata, kamu temuduga, kamu tanya apa tentang bahasa Melayu? Dia kata kerajaan minta permudahkan. Apa maksud permudah? Permudah kerana dia ada soalan yang ditanya tu A, B, C, D. Cuba you baca E tu, you tanya A, sudah pasti dia tak jawab. Ini adalah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang perlembagaan, kelohoran perlembagaan. Walaupun kebanyakan kita dah lupa tentang rukun negara, tetapi inilah kedaulatan undang-undang. Kita kena pastikan supaya mereka boleh fasih berbahasa Melayu. Sekarang ni kita lihat rakyat Malaysia, saya pernah pergi satu negara, saya tengok pasport dia pasport Malaysia. Saya tanya, are you Malaysian? Dengan izin. Dia kata, yes. Lepas tu saya tanya, duduk di mana? I beg your pardon? Dia tak faham. Saya tanya, duduk di mana? Dia tak faham. Are you Malaysian? Dia faham. Tapi bila tanya duduk di mana, dia tak faham. Tinggal di mana, dia tak faham. Ini menunjukkan bahawa pemberian warga negara tentang penggunaan bahasa Melayu dibuat terlampau mudah. Saya setuju. Hak yang ni saya dengan Jelutong bersama. Kali pertama you cakap kemana you ikhlas. Iaitu mesti bagi syarat ketat sebab dia tahu semua akan dilulus. Kami semua akan sokong sudah pasti sebab apa? Rang undang-undang ini telah pun dibincang di peringkat Majlis Raja-Raja. Majlis Raja minta diperketatkan. Sudah pasti kami akan menyokong. Kami akan menyokong bajet. Kami sokong bukan kami teruk tapi peruntukan tak bagi, tak guna betul. Okey, mari tajuk ni balik ni speaker yang saya kasihi. Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Saya syorkan menteri yang dikasihi, mesti diadakan kursus. Kalau nak kahwin, kena ada sertifikat kursus kahwin. Kalau nak jadi warga negara, mesti ada sertifikat kursus bahasa Melayu. Dia kena fasih bahasa Melayu. Tak boleh permudahkan yang tu. Jangan ada anak yang duduk di luar negara, 18 tahun, balik tergagap-gagap, tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita Malaysian. Hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Saya ingin menyebut beberapa negara yang cukup kejam dari segi warga negara. Tapi saya tak mahu sebut sebab nak jaga air muka kerajaan dan sebagainya. Tapi negara-negara ini, walaupun negara membangun, tapi bahasa warga negara diperketatkan dengan begitu hebat. Banyak orang di Malaysia, orang di Kuala Lumpur, yang tidak mahu sebut tempat lah sebab saya belajar di negara yang berkenaan, dia berkahwin dengan orang negara yang berkenaan. Dia bila dia bercerai, dia tak jadi warga negara. Cuma dia dapat pencen dia, pencen di negara yang berkenaan. Dia syarat ketat. Tapi hari ini kita telah menghebohkan seluruh dunia kehebatan kita bahawa kita memberi perlindungan kepada rakyat dunia. Bukan ni, kalau rakyat Malaysia patutnya ada kaunter pendaftaran untuk tolong rakyat Malaysia. Tak ada, kita harap kebajikan dan sebagainya. Macam DAP buat kaunter warga negara di Penang dan juga di Johor. Kalau boleh buat kaunter untuk rakyat Malaysia yang kena banjir. Ramai yang kena banjir. Saya dah minta kerajaan pertimbangkan bakul makanan kepada semua ahli parlimen. Masa Covid dulu, Tan Sri Muhyiddin bagi kepada semua ahli parlimen, termasuk pembangkang yang pernah duduk dalam pengaian lepas. Tapi sekarang ni kami hanya menengok saja. Tapi saya percaya kerajaan ini juga berperi kemanusiaan, terutama bila memindahkan warga negara. Jadi saya minta supaya kedaulatan undang ini diperketatkan dengan fasih berbahasa Melayu. Yang keduanya, Yang Berhormat, sebelum tutup, bila kita temuduga, saya nak tanya, berapa kes yang kita tolak kerana gagal bahasa Melayu? Berapa kes? Sebab ni kita kata, dia mesti pergi temuduga, dan berapa kes yang telah ditolak kerana tak fasih bahasa Melayu? Yang saya tahu, banyak percubaan yang telah dibuat. Soalan A ditanya E tanya A, dia tak boleh jawab. Jadi tiba-tiba jadi warga negara. Tapi saya minta kerajaan melihat ini sebagai satu perkara yang
perlu diberi perhatian. Akhir sekali, Sila saya Gulong. patuh kepada undang-undang. Akhir sekali, di pangkat landing, ni angkat sumpah Yang Hormat. Angkat sumpah ni kepada siapa? Kalau nak jadi American, dia kena angkat sumpah disebab saya tak pasti sama ada perlembagaan Amerika ataupun Bible. Tapi di setengah negara dia menggunakan tentang agama resminya. Tapi di Malaysia ni angkat sumpah depan siapa? Apa benda yang ada di hadapan mata? Apakah dia angkat sumpah tu betul-betul dia menjiwai rukun negara? Saya ingat tiap-tiap orang ni mesti fasih rukun negara dan faham apa makna rukun negara supaya bila dia jadi rakyat Malaysia, dia ada sikap saling cinta mencintai ataupun dalam bahasa sosiologi dia panggil we feeling, semangat kekitaan. Kalau tidak, kita akan lihat dua kelas warga negara yang berbeza, yang lain cuma cari makan, yang lain kita rakyat Malaysia ni tengah menghadapi kehidupan yang bermacam-macam. Terima kasih Speaker. Saya nak beritahu, saya menyokong rang undang-undang ini. Saya akan menyokong juga bajet, tapi fikir balik kenapa kami dianaktirikan tentang peruntukan. Terima kasih. Assalamualaikum.